kemudian kita masuk bab meninggalkan solat. Ada beberapa rujukan ataupun persediaan yang untuk saya kongsikan tuan-tuan dan puan pada malam ni. Jadi insya-Allah kita ambil perenggan kedua terakhir tu. Lalu pemerintah Turki. Dia bagi contoh, pengarang kitab bagi contoh bila mana orang yang baru memeluk Islam, yang tak tahu lagi ujung pangkal, orang baru terima agama Islam ni, masih terkapai-kapai, dibagi umpama apa? Umpama orang berbangsa Turki atau Kurj. Yang bawah tu ialah kawasan yang bersempadan dengan Azerbaijan, bukan Azerbaijan. Dan penduduknya adalah berbangsa Nasrani, bukan yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa utama pengantar dia. Dia kata membeli seorang hamba yang beragama, yang bukan orang Arab, yang bukan beragama Islam dan tak pandai berbahasa Arab. Lalu pemerintah Turki membelinya dalam keadaan dia tidak tahu dan faham tentang Islam. Contoh, pemerintah Turki, khalifah beli seorang hamba kan, yang mana dia ni bukan Islam, tak faham bahasa Arab dan tak tahu pun apa-apa berkaitan agama kita. Bahkan dia pun mengikut tuannya. Kemudian dengan penuh kesungguhan dia pun mampu melafazkan dua kalimah syahadah. Bila disuruh ikut tuannya, disuruh melafazkan kalimah syahadah, maka dia ikut. Jika dia memahami bahasa Arab sehingga dapat mengetahui maksud dua kalimah syahadah, setelah beberapa hari, alangkah untungnya. Kalaulah orang tersebut yang tak pandai bahasa Arab ni, yang bukan asalnya orang Muslim, baru masuk Islam, kalau dalam bahasa beberapa hari, beberapa minggu, dia boleh menghayati maksud tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dia dah tolak segala jenis sembahan lain, dan dia mengaku yang dia faham yang Muhammad itu pesuruh Allah, itulah utusan Allah yang layak diterimanya seperti mana Nabi-Nabi sebelumnya, maka untunglah dia. Dan kemudian kadang-kadang dia menunaikan solat dan kadang-kadang meninggalkannya. Begitu jugalah dia mungkin boleh membaca suratul Fatihah dengan baik jika gurunya mempunyai ilmu agama. Apa maksud pengarang kitab? Kata, maksudnya orang yang baru masuk Islam ni, yang tak tahu lagi nak baca Fatihah pun belum tentu, semayang pun ikut-ikut orang, bahkan syahadah itu pun dia tak mampu nak menghadamkannya lagi kan, maka dia ni on off. Kita yang kena bimbing dia. Sebab tu bimbingan ni penting. Nak mengislamkan orang ni tuan-tuan, ada orang dia bawa makanan, dia bawa satu jumlah duit yang banyak, boleh je dia islamkan orang. Tapi orang yang diislamkan tu lepas 2 minggu datang orang Kristian pula. Ini biasa jadi kat Malaysia, tak perlu sebut apa bangsa, mana tempat, ada. Dan di mana-mana saja. Nak mengislamkan orang ni, kadang-kadang dia datang sekelompok. Sebab apa? Islam ketuanya, contohnya kan, Islamlah pengikutnya sebagian besar. Masih berlaku juga sekarang. Lagi pedalaman apa semua kan, boleh. Tapi nak maintain, nak didik, nak bawa mereka faham agama bukan senang. Buktinya ibu-ibu yang lahir Muslim pun ramai tak faham agama lagi. Betul tak? Kalau tak penuhlah surau dengan masjid. Kan? Kalau tak penuhlah surau dengan masjid. Kalau tak, tidaklah berlaku ambil wuduk macam-macam gaya, angkat takbir macam-macam gaya. Apatah lagi yang maksudnya, apatah lagi yang baru hijau ataupun segar menerima agama Islam. Sebab tu kita orang baru masuk Islam ni, kita kena pantau. Kadang-kadang dia solat pun kita suruh jadi ikut gerakan kita macam mana. Dia Fatihah tak hafal lagi, ikut gerakan kita dulu, jangan digelakkan. Itu salah. Kemudian kalau dia boleh sebut Allah, semua rukun tu yang mana ada bacaan pun sebut Allah, Allah, Allah. Apa yang dia boleh lah. Kalau dia baru hafal Bismillah, 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 Bismillah. Tu cara saudara baru semayang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada menantu ke, jiran ke, kawan masuk Islam ke, jangan kata kau belajar dulu nanti baru solat. Tahun depan baru mula solat. Dia mesti dilaksanakan serta merta. Ajar dia mandi wajib, ajar tutup aurat, ajak dia semayang waktu solat yang terdekat. Cara semayang ni begitulah, sampailah dia mampu hafal benda-benda yang penting dari segi pergerakan, rukun fi'li ataupun rukun qauli bacaan. Ini yang silap kadang-kadang pendakwah, dia gairah nak jadi pendakwah, dia tak faham. Ada yang jadi kes saya dengar lah, saya tak pernah hadap lah, tapi dicerita oleh ustaz-ustaz yang terlibat dengan saudara baru ni. Masa tu saya bekerja di bidang tu dengan Mains. Ada kisah yang mana pendakwah pun meluncur laju daripada mulut dia, yang mengaku pendakwah ni. Dia kata, semayanglah mana-mana semayang yang mampu buat dulu. Dia pilih subuh lah tuan-tuan. Paling rajin maghrib 2 dengan 3, Asar, Isyak, Zuhur, semua banyak kan, 4 rakaat kan. Malas dah, kadang-kadang subuh dia malas. 1 kena bangun, nombor 2 dia kunut, tak hafal kunut lagi, dia kata. 4 tu dia rajin dia, tak boleh. Buat saja sekadar dia mampu. Kena tuan-tuan, tu tanggungjawab kita.
sekadar Islam dengan orang asyhadu alla ilaha illallah, kadang-kadang benda ni jadi kebanggaan orang, betul tak? Sedangkan dia nak masuk Islam, nama dia rasmi je. Dia bagilah orang tertentu contohnya, itu senang kan. Tapi kalau ada saudara baru nak didik, bukan mudah. Walaupun dia orang profesional. Saya pernah tuan-tuan, dulu kuliah di KL, rupanya timbalan pengerusi masjid ni, anaknya, menantunya dua-dua doktor. Cuma anak perempuan dia doktor, menantu dia ni, yang lelaki ni adalah saudara baru. Bapa mertua risau sebab anak menantu dia ni masih belum memahami Islam dengan betul lah. Pengamalan dia tu belum cukup. Dia tahulah anak perempuannya perempuan, nak bimbing macam mana. Dia bagi nombor saya, suruh menantu dia cari, sampai ke sudah tak jumpa saya. Saya nak cari pula tak ada nombor. Bapa mertua betapa risaunya. Sebab perlunya bimbingan kan, kahwin dengan anak perempuan dia ni. Macam tu sekali, bukan senang, cabaran. Ya, nak mendidik orang untuk kenal agama Islam. Walaupun nak syahadah tu kadang-kadang dia dah nak terbuka hatinya, kemudian nak maintain tu, nak jadi yang lebih baik. Sebab yang lahir Muslim pun tak boleh buat baik macam mana yang sepatutnya. Kemudian, itulah dalam perenggan kedua tadi kata, untung kalau dia boleh faham kalimah syahadah tu dengan baik. Kadang-kadang dia solat, kadang-kadang dia tidak, kadang-kadang baca Fatihah pun tak lepas lagi. Kita pun tak tahu, kadang kita tak tanya pun. Engkau masuk Islam 5 tahun duduk dekat bandar Sumatera Selatan ni, hafal tak Fatihah? Kita sembahyang sebelah dia baru kita tahu dia senyap aja kan. Rupanya tak hafal lagi ada. Sejak sekian lama. Kadang-kadang malu nak belajar, kadang-kadang tak dia nak tarik dia. Kemudian bab semayang contoh Al-Fatihah ni, kalau gurunya ada ilmu agama, orang yang dia berdamping ada ilmu agama, selamatlah. Kalau dia kawan balik dengan yang kawan dia masa bukan Islam dulu, apa pun tak boleh. Sebab itulah saudara baru ni untuk tempoh 3 hingga 5 tahun memang dia ada kelas berkala. Cuma nak datang tidak dah datang. Ada yang malam, ada yang siang kan. Banyak NGO-NGO yang saudara baru ni dia buat. Maka tariklah tuan-tuan. Tetapi jika keadaan gurunya sama sepertinya, maka dari mana si jahil ini boleh mengetahui tentang syariat Islam? Kalau saya di kampung tuan-tuan, yang bagus-bagus, dah tua-tua dia nak mengaji Quran. Ada yang tak apa-apa bagus tu, dia punya guru kat kedai kopi, orang tak sembahyang guru dia. Maksudnya apa? Itu dia punya idola dia. Biar dia tak apa. Takut dia terperangkap. Kucing tak apa. Kucing tak apa tuan-tuan dengan babi hutan. Ya. Babi hutan saya pun lari melompet tuan-tuan. Pasal kucing tak apa dah. Kucing boleh senyum lagi tuan-tuan. Kok anjing ni takut dengan najis mughalazah kan. Kocik kalau jongking, lompet. Ya, kucing tak apa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila kita sebut tentang guru ni, ramai orang guru yang nak bimbing dia, memang nak bimbing dia agama, tapi bila dengar guru tu terkejut dengar orang yang tak semoga nak ajar kau agama. Mana level tu je lah. Saya nak tengok kan, rujukan dia orang yang tidak-tidak. Kita nak rujuk ni tentulah muftinya, ustaz-ustaznya, pihak berautoritinya. Tapi itulah ramai jadi. Itu yang Malaysia ni berkecamuk. Sebab dia rujuk hal agama pada orang yang tak mahir agama. Sampaikan satu masa hukum agama pun dipelekehkan. Contohnya bila tanya bab hukum hakam pembahagian harta pusaka apa semua kan, tanya bukan pada ahlinya. Dan sekali jadilah muncul kata tak adil bila bahagian laki dua kan. Macam mana pula mempertikaikan hukum hakam Islam dalam pemberian faraid kan? Sebab dia pergi cari guru yang tak sepatutnya dia belajar. Ini yang perenggan yang terakhir disebut. Kalaulah gurunya tak semenggahlah dia. Sekadar sembang kosong, begitulah jadinya tuan-tuan. Cerita tentang hakikat makrifat tapi tak semayanglah anak muridnya. Pentingnya memilih guru. Guru ramai tak apa, tapi mesti pilih guru yang betul. Biar ramai guru tak apa, macam surau ni. Ramai ustaz yang kuliah, banyak cabang ilmu yang kita dah dapat. Baik, itu bagus, percambahan ilmu. Kemudian dari mana si jahil ini nak belajar tentang syariat Islam, dosa-dosa besar dan keperluan untuk menjauhinya serta kewajipan-kewajipan dan tuntutan pelaksanaannya. Ini kan daripada bab sihir. Kalau tak ada bimbing, kalau tok guru ataupun kawan baik yang dianggap gurunya pun kaki nombor, kaki menurun nombor, macam mana dia nak berubah? Sebab tak ada yang bagi tahu dia itu adalah dosa besar dan itu adalah syirik. Orang judi ni dia boleh jadi syirik kan? Pertama dia berjudi, dosa besar lah. Kemudian dia akan melakukan syirik melalui apa? Dia tu menurun minta nombor dekat pokok, dekat busut, dekat kubur lama kan? Itu syirik dah. Sebab dia percaya jin tu boleh teka nombor kat kedai nombor ekor tu. Itu pun kadang-kadang tu jin tu tipu dia tuan-tuan. Kalau tak ada ramai kaya, sebab saya kata jin tu tipu. Satu jin pun tak hebat. Nombor dua, manusia lebih hebat. Itu dah ternyata penciptaan Nabi Adam AS. Kalau betul lah orang menurun ni dapat nombor yang betul jin tu bagi, bermakna ramai kaya kat Malaysia, betul tak?
Saya bagi contoh tak payah orang Islam, orang kafir yang menurun tu kaya dah. Tapi bagi tanya sahabat kita tu yang bukan Islam tu, kena tak dia pergi menurun kat minta kat kubur? Tak kena. Mana jin tu tipu, jin tu pun tak power. Ha? La ilaha illallah. Betul lah kau tak pernah orang kaya tu tak? Dan buktinya apa? Kalau betul lah jin tu bagi tu nombor betul, banyak spot toto tutup dengan magnum dah. Rugi dia. Asyik kono je. Kono lah busuk tu, busuk tepat. Semua pergi ke busuk tu. Jin tu bagi tepat. Jin tu dia kenyang. Kau bagi dia makan, kau jamu dia, darah lah apa benda lah. Nombor dia bagi tipu lah. Tak lah kau. Bukan kau boleh pukul dan pun. Betul tak ibu-ibu kan? Logik tak logik lah benda ni. Kalau tak tutup, ayah ini macam tak boleh berniaga lah. Sebab apa? Asyik kono je. Sebenarnya dalam 1000 kali tikam, satu mungkin kena tu pun belum tentu first prize kan. Lain semua dia buat untung, dia kaut duit orang yang judi tu. Kat situlah menzalimi orang yang bagi tu, betul memang judi tak boleh. Judi ni satu benda yang merugikan. Confirm belum tentu kena tu memang. Kena tu nasib-nasib lah. Rezeki yang haram. Rezeki ada dua jenis. Satu yang halal, satu yang haram. Itulah. Dan orang tergelincir juga tu. Dia panggil dalam bahasa Melayunya, tak tahulah bahasa kamus ke tidak, mengangkung. Mengangkung ni dia minta mengangkang di rumah mengangkang kan. Ini mengangkung. Mengangkung ni ada cerita dulu. Mengangkung ni maknanya dia menurun minta nombor ekor. Orang Islam ada terlibat. Kat situ kalau tak ada yang tegur, itu guru dia. Dia kata tak apa. Kita baca bismillah dia la ilaha illallah tahu kan. Kita tak minta kat dia, kita tak semayang dia bosan, kita letak makanan kita minta kat datuk tu dah. Dia sebabkan guru sesat, anak murid pun sesat. Kita yang kena bagi tahu. Sebab orang bukan Islam, kemudian di convert Islam, dia dah biasa berjudi minum arak ni, betul tak? Nabi nak didik sahabat pun makan masa kita bagi tahu arak gini. Belas tahun Nabi tuan nak didik sahabat tinggalkan arak secara total. Itu pun ada tergelincir sebab orang Arab jahiliah, sejak zaman jahiliah sampai Nabi diutuskan, memang arak ni dah sebati tuan. Arak tirik nasib. Nak buat macam mana? Bukan senang nak didik kan? Tuan-tuan yang terlibat dengan surau JK ni pun jangan cakap nak berdakwah pada Arab jahiliah. Pada Melayu yang tak pergi surau pun Islam kan, yang lahir Islam pun kemain susah tuan-tuan. Offer penceramah yang terkenal, panggil Alhamdulillah Ustaz Kazim. Offer ada bekalan, ada bagi makanan, ada siap makan. Satu juga, tambahlah sikit, betul tak? Kita tak nampak. Sebab ada satu masjid di Seremban. Sebelum masjid adalah surau Jumaat. Tak sebut nama, nanti live ni kan. Pengerusi dia cerita dengan saya kuliah sana sekali sebulan. Masa nak dapat naik tara masjid tu, antara tugas penting sekali kena buat survey, bancian. Berapa ramai orang Muslim. Itu mungkin SOP lah, saya tak pernah uruskan lagi. Dia buat bancian, dia adalah level kena capai berapa. Ada 5,000 lebih orang Muslim kat situ. Yang tinggal lah katnya kan, tinggal yang bekerja semua kan. Tapi bila sembahyang jemaah, even hari cuti pun, 10% pun tak dapat tuan-tuan. Mana 10% daripada 1,000 kan. Tak dapat tuan-tuan. Nak dapatkan 1% pun, satu orang subuh pun payah, dia kata. Hilang entah ke mana, dia kata tak tahu. Time banci ramai. Itu pun dah susah. Apatah lagi nak didik manusia kan. Jadi kena bagi tahulah. Kalau tanpa kita yang tahu ni, siapa nak bagi tahu? Tak boleh lah. Awak dah masuk Islam, ini benda yang dosa besar, bukan biasa-biasa punya dosa. Apa dia? Berjudi, nombor ekor. Agak tak boleh ni. Ini pun dosa besar juga ni kan. Kita yang mengingatkan dia. Kalau tak, siapa lagi tuan-tuan? Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian, jika orang ini telah diperkenalkan dengan dosa-dosa besar yang membinasakan dan diberi ingatan supaya menjauhinya, serta diperkenalkan pula dengan amalan fardu lalu berpegang dengannya, maka dialah orang yang bahagia. Namun keadaan sebegini sangat jarang berlaku. Oleh itu seorang hamba haruslah memuji Allah atas nikmat pemeliharaan ini. Kata pengarang kitab, muallif kitab, kalaulah orang ada seseorang ni ataupun orang yang baru masuk Islam ni diperkenalkan dengan apa yang membinasakan, macam saya sebut tadi lah, judi dosa besar kan, bahas kat dia, arak yang kau minum dulu pun dosa besar, dia faham, kemudian dia diperkenalkan dengan amalan fardu, solat, zakat, semua dia buat betul-betul, maka apa dia? Maka dialah orang yang paling bahagia. Tapi tak ramai tuan-tuan. Banyak kes datang jumpa, kahwin, time kahwin setuju masuk Islam. Bila lepas kahwin, suaminya tak nak amalkan Islam. Rupanya kerana apa? Aku memang sebab nak kahwin dengan kau je, dia kata. Menolak secara total. Ada kes, pernah ibu bapa kepada perempuan tu datang cerita, itu masalahnya. Banyak kes syariah ni. Dan ada yang tak boleh dididik langsung suaminya. Ada tu pula, suami isterinya baru masuk Islam, suaminya Muslim. Isterinya semangat nak belajar, lakinya kata nanti-nantilah kau belajar.
Dia dahagakan ilmu tentang agama Islam, laki dia rupanya tak tegak sembahyang tuan-tuan, ataupun tak tahu pun hukum akam atas nama Islam. Malu juga. Banyak kes tuan-tuan. Dia bersilang-silang ni. Ada yang perempuan bukan Islam kahwin dengan lelaki Islam, lelaki tak mampu bimbing. Ada lelaki bukan Islam kahwin dengan perempuan tu kerana dia nak nikahi perempuan tu, cinta pada perempuan tu je. Sakit juga. Tapi kalau berjaya dididik, maka dalam kitab tersebut dia lah orang yang bahagia. Tapi tak ramai. Itu saya sebut pendidikan, perhatian penting pada saudara baru. Nak Islamkan 1000 orang sebulan pun boleh diusahakan. Nak memahamkan agama dan menjalankan dengan baik agama tu 100 orang pun belum tentu daripada 1000 orang tadi. Ini sebut KPI tentang kerja. Mesti memuslimkan seorang, setiap pegawai contohnya kena muslimkan orang 1000 orang sebulan. Pegawai boleh kejar tak KPI tu? Boleh ibu-ibu, betul tak? Tapi lepas tu nak jaga, tak cukup kaki tangan kita, betul tak? KPI juga. Kena tengok kemampuan manpower untuk mendidik, mengajar saudara baru. Saya cakap berdasarkan pengalaman yang tak seberapa, ada dalam setahun, dan secara tak rasmi, tak bekerja pun memang terlibat juga dengan mu'alaf ni. Secara rasmi kerja dengan Ma'ins dulu. Memang itulah hakikat. Ada kes dah 4 kali murtad pun ada 3 kali murtad. 5 orang sekeluarga, sampai kat tangan saya tu, bos kata tolong syahadah dia balik, suruh dia sign. Kenapa? Ini kali keempat tadi. Alasan dia apa? Ketua keluarga tu, saya panggil brother. Dia kata orang Islam tak peduli, dia tak tolong. You dah 5-6 tahun, kalau lebih 5 tahun dia tak boleh pakai saudara baru punya title lah. You marah orang tak tolong, so you tak kerja, betul lah. Rupanya dia marah, dia susah, dia goreng jual nama mu'alaf, orang tak tolong dia. Bukan mudah, maknanya tak kukuh lagi dia punya ni. Saya kata kat dia, you pergi agama Kristian ke, you pergi dekat Buddha ke, you pergi mana agama, Hindu ke apa ke, tak ada agama yang nak tanggung you ujung rambut sampai ujung kaki. Berapa ramai penganut dia kan, datang Kristian yang banyak duit pun katanya pun tak mampu. Sikit-sikit boleh lah. Sama juga macam Islam kata. Bahkan Islam banyak lagi saluran yang boleh dapat berkala, betul tak? Zakat, Baitul Mal, kalau betul layak. Diam dia. Wallahualam lah, sekarang ni pergi mana? Mak, ayah, anak 3 orang, tak silap saya. Aku nak cerita sembang, saya Islamkan satu keluarga. Sebenarnya nak Islam ke Bali. Dia dah murtad tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Bertuah lah ya. Maka tugas yang berat. Cakap ke anak kita, adik-adik kita, kau kahwin dengan saudara baru ni, tugas kau berat. Nak bimbing dia, nak bawa dia, nak jadikan dia orang yang dia dah hidup contoh 30 tahun dengan ajaran dia, dengan mak ayah dia bukan Islam. Nak tukar bukan senang, betul tak? Kita ni pun kena respect menantu kita. Kenapa ibu-ibu ayah-ayah? Sebab dia tu dibesarkan oleh tangan ibu yang lain, betul tak? Contoh dia kahwin umur 30 tahun. 30 tahun di bawah cara mak dia. Cara lipat baju, pemakanan, selera tekak dia, betul tak? Sampai kat kita nak buat macam anak kita sendiri. Betul, menantu macam anak kita sendiri. Takkan batal sembahyang sampai bila-bila. Walaupun dah terpisah dengan anak kita, meninggal ke, pisah hidup ke. Tapi, bila kita tu, apa yang kita kena respect? Baik mertua kepada menantu, menantu kepada mertua. Kerana apa? Dia ni dah dibesarkan dengan corak lain. Kita kena faham corak dia dulu. Kita tak boleh guna kuasa veto. Aku ni macam mak kau juga. Pop dia, terkejut dia tuan-tuan. Itu banyak isu krisis terjadilah. Yang kedua apa dia? Menantu kepada mertua. Kita kena faham, dia tak sama macam mak kita. Contoh buat masak lah. Janganlah kita kritik terus. Saya biasa makan pedas je. Orang Negeri Sembilan nak buat macam mana? Contohnya. Kalau kita kahwin dengan negeri orang yang tak makan pedas. Sebab dia bukan mak kita. Dia tak tahu macam mana corak pemakanan kita. Cara paling baik kita jadi orang yang bersyukur. Sebab tu saya balik kampung, orang rumah, semua benda saya telan tuan. Sebab saya seorang yang makan tak cerewet. Last kali senang. Sebab mertua ni dia takut. Dia akan tanya, nak makan apa tu? Dia tanya dekat isteri saya. Sebab apa? Takut tak kena ketekak. Saya jawab balik, apa semua benda saya makan. Dan dia test banyak kali, terbukti saya makan semua. Senang hati bila saya balik. Apa letak, telan habis semua. Saya macam tu tuan-tuan. Bukan kuat makan, saya tak reti milih. Kalaulah tak boleh makan disebabkan pedas sangat ke lauk tu, telur goreng pun cukup dah. Goreng pecah-pecah, letak kicap kat dalam kuali tu, saya siap. Telur hancur-hancur tu kan. Itu adalah makanan saya. Kadang-kadang saya beli ikan bilis garing yang orang jual yang sedap, banyak online. Ada yang sedap, ada yang sedap kan. Ada yang sedap lah, ada jenama-jenama kan sebut, kata tolong iklan pula kawan punya, tak payahlah. Saya memang standby. Kalau tak ada sangat, tak sempat balik apa semua lambat ke, kata isteri saya, sempat contoh masak goreng telur, makan dengan ikan bilis saja. Ikan bilis dalam garing tu, senang. Sebab salah, makan dengan nasi panas pula sedap kan. Itu kita lah, kita orang Melayu ni memang ada dulu satu budaya kan. Dulu, bukan semualah. Orang lelaki ni like a king kan, saya sebut kan. Jadi biasa kita tengok memecat makanan, itu tak kena, ini tak kena. Kita kena didik anak kita begitulah. Kalau suami kita ke apa benda ke, berbeza kita didik. Anak lelaki kita boleh makan semua benda.
Sebab itulah kemudahannya. Dia tidak melukakan hati pihak-pihak lain, ya. Sebab orang cerewet ni payah nak berjalan. Orang cerewet ni payah nak pergi mana-mana. Orang cerewet ni payah nak bermasyarakat. Ayah saya agak cerewet, tapi mak saya ajar saya kau makan semua benda. Cuma satu saya pantang, saya benda terlalu pedas tak boleh. Pelik kan orang Negeri Sembilan, perut saya tak tahan. Perut saya tak tahan. Rasa tebal bibir rasanya. 2-3 hari silap boleh kena pergi klinik ambil antibiotik 3 paket. Dan benda tu pun boleh mudarat, benda yang tak boleh lah kita kena elak dalam Islam. Apa mudarat? Contoh tuan-tuan, kencing manis, gula tu banyak. Itu mudarat, itu kena elak walaupun gula tu manis. Kan? Itulah. Kita tak boleh, itu. Balik. Oleh itu, seorang hamba haruslah memuji Allah Ta'ala atas nikmat pemeliharaan ini. Kalau kita terhindar daripada main judi, minum arak, kita faham itu benda tak boleh, dosa besar, kita pun buat solat fardu semua, maka layaklah kita bersyukur, memuji Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kerana nikmat kefahaman dalam agama. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, man yuridillahu bihi khaira. Nabi sebut barang siapa yang Allah Ta'ala nakkan dia kebaikan, man yuridillahu bihi khaira yufaqqihu fid din, maka Allah Ta'ala akan berikan kefahaman dalam agama. Tapi dia tak boleh bagi melalui mimpi dia. Bangun tidur faham agama. Itu setan, jin menyesatkan kita tu. Maksud beri kefahaman dalam agama, kita usaha pergi belajar, menuntut. Bila kita faham, kita amalkan, kita jadi orang yang makin baik, itu adalah tanda Tuhan sedang memberikan kita kebaikan. Melalui apa? Yufaqqihu fid din. Fakih ataupun faham dalam agama hukum hakam dia. Kalau dulu solat laju-laju, tiba-tiba dah slow solat kan, Tuan Maknina, itu kebaikan dalam diri tuan-tuan dan puan-puan. Jangan pula salah faham hadis tu. Itu namanya faham literal, betul tak? Betul lah, kalau ikut hadis tu literal, faham macam mana? Barang siapa yang Allah Ta'ala nakkan dia kebaikan, Allah Ta'ala beri dalam kefahaman dalam agama. Malam sekarang jin uji dia, setan kan jin uji dia. Bisik, esok pagi kau buka kitab mengajar kat surau An-Nur. Aku bagi ke ilmu laduni ni, dapat dalam mimpi. Bangun tidur, dia rasa dia dapat dah tu. Allah Ta'ala bagi dia dalam kefahaman dalam agama. Agama nak faham, kena belajar. Tak boleh melalui datang selepuk. Kenapa tuan-tuan? Apa relate dia? Nabi terima Quran pun secara beransur-ansur. Untuk kesesuaian, terangkan. Kadang-kadang lama terhenti wahyu, betul tak? Sampai kat umat dia, dapat dalam mimpi dia. Bangun tidur besok, dah jadi tok guru dah. Ini ada. Dia pergi kat gunung, pergi kat gua, pergi bertapa, 3 hari 3 malam, dapat satu ilmu, tiba-tiba mengajar kitab. Na'udzubillah min zalik. Ini satu musibah lah. Sebab tanya tu guru alim-alim kat Negeri Sembilan ni, berapa lama dia belajar? Daripada umur 15, 16, 17, daripada kecil memondok, sampailah umur 70, 80 tahun, barulah orang panggil tok guru. Orang zaman sekarang, Masya Allah, ada juga kadang-kadang yang pelik-pelik, ustaz-ustaz pelik-pelik lah, tak panggil ustaz, tapi orang panggil ustaz. Dia kata nak pandai ni, nak ilmu ni minta Allah Ta'ala bagi. Salah, bukan bagi, kita kena usaha, minta kefahaman. Lepas tu ada doa apa? Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Itu hadis Nabi. Nabi doakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Saya cakap panjang lebar sebab wujud. Ada kawan saya macam tu. Dia kata dia pergi bersuluk. Suluk ni amalan tarikat tu tak ada masalah. Sebilangan tarikat. Dia pergi, hari tu dia pergi bertapa, hari tu dia kata dia pergi Gunung Jerai, balik-balik tiba-tiba boleh mengajar, boleh mengubat orang. Risau pula aku. Sebab ada dua. Sama ada itu bisikan malaikat, tapi yang paling risau adalah bisikan syaitan. Bisikan baik dalam hati kita, malaikat. Contohnya pergilah surau. Tangguhlah dulu pergi Lotus tu, pergi surau dulu. Itu bisikan baik kan. Tapi bisikan iblis ni banyak tuan-tuan. Bukan saja suruh buat jahat, termasuklah suruh riak, suruh rasa diri pandai kan. Itu bisikan iblis. Dia ada dua bisikan dalam diri orang manusia ni, orang beriman ni. Satu bisikan syaitan, satu bisikan dari Allah Ta'ala melalui malaikat. Dia bisik kita yang baik, baik-baik. Alah, isyak awal sekarang lah pergi Lotus. Itu bisikan baik lah tu kan. Kita lawan, maknanya kita ikut bisikan syaitan. Pergi Lotus dulu, tak payahlah pergi surau kuliah malam ni kan. Pada isyak awal contoh je kan. Dia ada dua tuan-tuan. Jika ada yang berkata si jahil tadi bersikap cuai kerana tidak bertanya tentang perkara yang wajib ke atasnya, maka kenyataan ini dijawab bagaimana? Kalau adalah seseorang cakap, si jahil ni cuai, dia tak tahu benda yang wajib, ini sajalah perkara yang bermain di fikirannya, dia tidak merasakan bahawa bertanya kepada orang yang mengetahui tentang semua itu ialah satu kewajipan baginya. Maka kalau sekadar melemparkan tuduhan tanpa bertanya, tanpa usul periksa, tanpa mengkaji kenapa orang tu buat macam tu, itulah salah satu benda yang salah. Sebab kita tidak bertanya dan mendengar dari dua pihak. Sebab itulah Imam Al-Ghazali, tak silap saya,
Dia bila datang seorang lelaki yang semayang 5 waktu, dia mengadu tentang seorang lelaki yang lain bahawasanya dia ni tak solat 5 waktu. Apa tujuan dia jumpa Imam Ghazali? Dengan tujuan supaya Imam Ghazali mengatakan lelaki tersebut kafir sebab tinggal solat kan. Mazhab Syafi'i ni kalau tinggal solat sengaja kan, boleh jatuh kafir. Dia mengharapkan Imam Ghazali kata masuk neraka. Imam Ghazali cakap apa? Apa orang tak semayang, dia kata orang tak semayang ni ambil tangan dia. Dia buat demo, pegang tangan lelaki yang mengadu ni, ambil tangan dia, ajak pergi masjid surau, ajak dia berwuduk, kemudian kau jadi imam, dia jadi makmum, semayang, selesai masalah. Imam Ghazali punya. Tak habis dengan kita melempar saja. Sebab tu saya kalau di kampung ke mana, orang minum kedai kopi, kita tak kata itu sia-sia terus. Kita kena faham kenapa dia duduk kedai kopi. Kan contohnya kan, kita hantar orang-orang yang seangkatan dengan dia, yang dah mula berubah, tarikkan kawan dia. Ada yang tak tahu semayang langsung rupanya, patut tak pergi masjid, dia malu. Ada yang tak pandai mengaji tuan-tuan. Kita buat kelas mengaji lepas solat Isyak. Maknanya dia bukan waktu antara maghrib dengan Isyak. Dia malu kan ramai orang mengajar. Yang mengajar budak umur 20-an. Ramai pakcik-pakcik datang mengaji. Yang gangster-gangster kampung datang. Rupanya mereka tak tahu mengaji. Kita kena selami masalah orang. Kenapa dia buat macam tu? Kita kena faham. Kenapa dia berniaga sampai tinggal solat tuan-tuan. Kita kena tanya. Mungkin dia tak ada orang nak jaga. Kemudian kita bagilah dia option contohnya. Tutup kejap saja waktu solat. Solat ni wirid tu boleh buat sambil berniaga contohnya kan. Bukan kena tutup sampai dah habis wirid kan. Dia takut nak set up. Ada ni pernah jadi. Dia takut nak set up balik tu. Orang dah balik. Dia nak lepas orang salam habis wirid tu. Orang lalu boleh belilah. Jadi semayang. Lepas semayang keluar terus wirid sambil duduk lah. Contohnya. Kita kena selami. Kenapa dia tak semayang? Bayangkan berniaga depan masjid surau. Orang azan di komat. Dia tunggu kat dia punya gerai dia. Sedangkan dia tengoklah kat Saudi macam mana kan, dia tinggal, tapi di Malaysia jangan buat. Engkau tinggal lepas balik kau dengan stol-stol saya hilang. This is not Saudi Arabia. Even mana-mana tempat pun negeri kat sini dekat Malaysia pun boleh tentu boleh buat macam tu. Even mau kata Kelantan Terengganu boleh buat macam tu, tapi ada juga yang hantu-hantu nak curi juga. Sebab kita tak terbiasa macam tu. Jangan buat tuan-tuan. Kunci elok-elok pergi semayang kejap. Betul tak? Kalau kita ada ganti gila-gila anak bini kita. Sebab tu saya di Taman Kelab Perungku di Mambau. Dekat taman tu surau dia, depan tu pasar malam. Kalau tuan-tuan tahu ada pasar malam. Dulu panjang sangat, tinggal sikit. Saya melalui corong pembesar suara tu, dah tahu boleh dengar. Dulu kadang-kadang dia orang ni, saya pujuk, maknanya puji, pujuk. Dua-dua tu, puji, pujuk. Dulu tak ada sangat. Saya kata jomlah. Kita ni berniaga tak apa, solat jemaah kejap, habis salam tu pergi. Mulalah sikit-sikit kita nampak orang nak join solat berjemaah. Bukan dia tunggu dah habis jemaah baru dia semayang, rugilah. Dia boleh gelek-gelek anak bini dia kan, orang berniaga kan. Maka sonok, maksudnya berniaga depan surau, barakah rezeki tu kan. Bukan tak semayang. Sebab, yelah, kalau surau dah ada kat situ, ada jemaah, lebih baiklah pergi surau, betul tak? Ada yang kata, kena sangka baik, dia semayang dekat gerai dia tu tak? Tapi keadaan yang kotor apa semua kan, boleh gelek-gelek lah. Kita tengoklah, bapak semayang dulu, betul anak perempuan buat telekung. Kita tak suruh dengar kuliah kita. Kita nak semayang berjemaah maghrib, betul tak? Alhamdulillah. Ini dakwah yang perlahan-lahan lah. Apa guna adanya speaker luar, kita tak bercakap. Kita bukan suruh dia duduk dengar kuliah kita. Kita nak solat berjemaah. Meniaga tu biar barakah kan. Buat yang wajib, insya-Allah Tuhan bagi yang lebih besar lagi. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, sesiapa yang tidak diberikan cahaya oleh Allah, dia tidak akan beroleh cahaya. Oleh itu seseorang tidak dikira berdosa melainkan selepas tahu dan dibentangkan hujah kepadanya. Sebab tu dalam keadaan tak faham, jahil ni, Allah Ta'ala kecualikan dulu daripada kita dia azab atau letak dosa. Sebab tu saya tak tahu macam mana Ustaz, yang budak-budak ambil rambutan orang. Tak tahu. Maka terlepas lah. Dia pergi mengaku nak curi mutan ke dan Ustaz saya curi mutan. Saya bayar curi mutan aja tu lah. Kalau Ustaz saya dulu curi 30 ekor lembu orang kampung. Zaman tu jahil lah sudah. Kau nak gantilah haji gitu kan. Tak tahu dulu, betul tak? Betul lah. Zaman kita tak tahu, asal buah orang nampak cantik masak ranum, ambil je. Orang dulu-dulu tak tahu, dia sambut mandi safar, betul tak? Lepas tu baru difatwakan oleh JAKIM semua, oleh kerajaan Malaysia, dikeluarkan dari silibus buku pengajian kita. Kemudian benda tu diharamkan, betul tak? Sepakat mufti-mufti raja-raja Melayu kita tak buat lah. Habis yang buat dulu macam mana? Ini mak saya tanya. Mak dulu buat bang. Macam mana tu bang, syirik tu? Tak tahu, lepas lah. Sekarang jangan pergi mandi safar lah. Mandi perdisan tak apa. Tapi boleh juga berdosa kalau mandi tak tutup aurat, kata. Kan? Kadang-kadang terkojut mandi perdisan. Orang muda tak apa. Acik-acik pakai lagi mandi.
Ngori tuan-tuan, acik-acik pakai legging ni, got bush dia. Tahulah nak layan cucu, kulit gatal-gatal, tapi janganlah seksi pun. Dah 50, 60. Orang muda pun tak boleh macam tu. Maksud saya sesiapa pun tak boleh. Tapi terkejut kita, sampaikan orang masih kata, Masya Allah, ini tak sedar tinggi ke, dia cakap kat saya. Takkan, dengar ibu cakap, kenapa ustaz tak pergi dakwah? Kadang-kadang saya kena kotuk dengan orang rumah kan. Kita ada kesedaran lah. Ya, saya tengah layan budak macam bush bola. Tengok, ya Allah cik, kata. Pakai legging dah. Luar lah dia pakai tudung yang sarung yang tu kan, tudung dia pakai angkat kain kat rumah tu kan, sampai pinggang, kain yang tudung yang sarung tu kan. Tapi bawah legging. Gurun dan terpaksa tukar tempat mandi lain. Terganggu fokus. Fokus lain budak-budak, bukan nak tengok. Kita rasa malu. Saya cakap dengan mak saya, la ilaha Allah, ada. Maka kita kena sedar lah benda-benda tu. Kita kena tahu kan. Kita kena jaga benda tu. Okey. Yang tu kena tahu. Kalau dah cakap, tahu, maknanya dapat dosa. Dia bertanggungjawabkan. Orang mukallaf bagi dia tahu. Sebab itulah orang yang dekat dalam Amazon, yang pedalaman Amazon. Tapi saya tengok geng tablik ni, Amazon, Argentina, Paraguay, dia orang sampai dah. Tapi katalah ke pedalaman Amazon yang pakai cawat tu, dia bukan beragama lah. Ada yang tak beragama. Pagan, ada yang animism kan. Dia bukan orang beriman. Mereka tu kalau tak sampai di telinga mereka dakwah yang dia faham, contohnya bahasa yang dia faham tentang Islam, tiada Tuhan disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, kalau dia mati dia dikira sebagai kafir yang ghairu mukallaf, kafir yang tidak mukallaf. Maksudnya dia tak ada siapa yang sampaikan peringatan tentang beriman kepada Allah Ta'ala, dia terlepas. Tapi kalau di Malaysia tak ada dah benda tu tuan-tuan, sebab bahasa kita satu bahasa Malaysia, bahasa kebangsaan. Kemudian kadang-kadang dakwah tu di sebelah aje. Cuma bukan kita salahkan yang bukan Islam, yang not yet Muslim ni. Kita kena salahkan diri kita juga. Kalau kita ada jiran bukan Islam, kenapa sampai sekarang dah 20 tahun berjiran, belum pernah kita berjaya buka hati dia? Betul tak? Mungkin kita tak pernah bercakap kan. Mana tahu dengan hadiahkan dia telekung ke, hadiahkan dia Quran ke. Biasa guru-guru saya hadiahkan Quran pada yang bukan Islam, contohnya Kristian Arab ni kan, untuk dia faham, hadiahkan kitab-kitab tulisan dia, mudah-mudahan dia buka dan baca. Ada. Itu tanya balik kat diri. Kalau saya belajar begitulah. Kita menyalahkan, hari-hari dengar azan kuliah jiran dia ni, dia nak mati masuk neraka. Sedap dia kata kat jiran dia bukan Islam kan. Tapi sejauh mana kita ada pujuk-pujuk dia. Kadang-kadang perangai kita lebih teruk daripada dia, ataupun kita tak jaga hati jiran contohnya. Itu dakwah. Tapi kalau dah hari-hari sampailah saat dia mati, kita masih dakwah kat dia, tak dapat, itu bukanlah kerja kita, ibu-ibu, ayah-ayah. Itu ada dalil lagi, kita tengok bawah tu, dalil tentang tersebut tu. Sesungguhnya Allah Maha lembut terhadap para hamba-Nya serta Maha belas kasih kepada mereka. Ini saya belajar, inilah dalil dia. Allah Taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab sesiapa pun, kata Allah Ta'ala, sebelum kami mengutuskan seorang Rasul atau sesiapa untuk menerangkan yang benar dan yang salah. Sampailah dengar di telinganya tentang Islam. Itulah hukumnya kepada orang yang bukan Islam di pedalaman yang tak pernah dengar. Tapi kalau dia ni dah faham, dah biasa dah kita menyantuni dia, dia sendiri yang tolak Islam, bahkan hina, dia musuh Islam, inilah kafir yang Allah Ta'ala sebut, dia duduk di dalam neraka yang paling dalam. Dia tak semudah tu. Tapi itulah kita sebut yang duduk dalam neraka terdalam kan. Sebab dia sendiri yang tolak, dia sendiri yang against benda tu. Sebab kita dah bagi kefahaman kecantikan Islam pada dia. Tapi bukan sekali, kena berkali-kali kita buat pujuk dia. Dahulu ada sebilangan sahabat besar yang tinggal di Habsyah, dan dalam masa yang sama turunlah perintah dan larangan ke atas Nabi SAW. Namun larangan tersebut tidak sampai kepada mereka melainkan selepas beberapa bulan. Sebab apa? Kekangan faktor jarak. Di Habsyah dah beriman dah sahabat. Kan Ethiopia, Madinah, Mekah jauh, dia nak ke Ethiopia. Jadi ada maklumat tentang hukum terbaru terkini bila turunnya wahyu tak sampai beberapa bulan. Jadi apa yang mereka buat sepanjang tak sampai daripada mereka tu, terkecuali daripada diazab ataupun diletakkan dosa oleh Allah Ta'ala, kerana tak sampai lagi masa tu perkara-perkara tersebut. Sekarang zaman canggih, tak ada dah nak dapat, tak semudah tu nak kata ada. Bahkan orang sekarang siap boleh lagi dia menyebut tentang ayat Qurannya, walaupun non-Muslim, dia kaji pasal Quran kan. Kita lah kena usaha sampai dia boleh terima agama Islam ni dengan sehabis-habis baiknya. Itu tugas kita tuan-tuan, berat. Kita bukan menyalahkan mereka, berat tugas pada kita bila kita nak tarik orang yang sekeliling kita.
Maka mereka dimaafkan dalam tempoh beberapa bulan itu kerana tidak tahu sehingga dalilnya sampai kepada mereka. Betul. Itu ada hadis Nabi. Diangkatnya kalam ataupun pena ataupun catatan dosa ni ketika kita tidur tak sedar. Ketika kita jahil tak mengetahui antaranya kan. Jadi itulah. Sebab tu kita tak sengaja termakan bulan Ramadan, batal tak ibu-ibu? Tak, sebab kita tak sedar, kita tak tahu. Apa lagi? Solat. Kalau solat contohnya tak sengaja, contohnya tersingkap sebentar aurat, kemudian ni mazhab Syafi'i, kemudian kita tutup serta-merta kan. Tak perasan, tak sengaja, masa tu terus dapat sedar terus tutup, dimaafkan. Orang yang apa? Orang yang apa lagi? Betul. Contohnya tak sengaja puasa, itu antaranya lah contoh-contohnya. Tak sengaja termakan, kita dimaafkan. Tertinggal solat contohnya. Kita subuh terlupa kunci alam, bangun-bangun dah 8 pagi. Dosa tak? Tak dosa. Kena qada, tapi tak dosa sebab kita tak niat nak tinggalkan. Kita tak sengaja. Tapi yang ngasih uli tak sengaja je. Nikah lagi seorang bukan tak sengaja je. Abang tak sengaja. Tak sah nikah lagi seorang tu kalau tak sengaja. Tak ada siapa paksa. Sebab bahaya tak sengaja tuan-tuan. Orang rumah selalu guna ayat tu apa? Orang lelaki tak cerita lah, bab kahwin lagi seorang ni tak siapa berani pun. Saya bagi contoh tadi. Yang orang rumah apa? Terambil duit kita tak sengaja. Tak sengaja basuh kain tadi je. Dia kalau nak basuh kain tu berdoa tau. Adalah dalam seluar dia. Pek suami kedukut pula contoh kan. Pek duit ni sebab ustaz ajar, betul lah. Duit suami tu ambil isteri tak ada apa-apa kesan pun. Tak dikira mencuri. Nak cakap macam mana? Memang tu hukumnya. Nenek saya dulu, sekarang umur nenek saya kat 90 lebih lah. Masa arwah atuk saya hidup, arwah atuk saya meninggal 2008. Dia adalah dengar satu kuliah, ustaz tu cerita pasal ambil duit suami ni kan. Dia tahu ustaz daripada tu, tak payah suruh dia ambil. Tak payah dia ajar. Dia ambil. Ya? Itulah selalu tak sengaja. Tak sengaja dia ambil, dia kata kan. Hati-hati. Ada manusia yang menipu dengan ayat tak sengaja. Tapi Tuhan saja yang tahu dia sengaja atau tidak. Bab puasa, tak batal puasa, tak sengaja. Walaupun termakan nasi Arab satu talam pun tak sengaja. Tapi mustahil lah satu talam. Tak sengaja Tuhan bagi tak banyak ada. Betul tak ibu-ibu kan? Janganlah nak tembegang anak-anak kita, nak tembegang bini kita. Ada orang lelaki dia tu tua pun malas puasa, betul? Memalukan betul. Sebab tu daripada kecil kena didik anak kita puasa. Takut dah besar sebab jadi atuk budak, bapak budak puasa malas. Bila makan tu cucu lalu, Allah tak sengaja lah puasa dah. Tulang ayam penuh sebelah tu dah. Tak sengaja selalu Tuhan bagi sikit-sikit je, betul tak? Satu suap biskut satu gigit, bini tegur. Kan? Tu kita teringat. Rasa lain macam. Tapi kalau dah satu pinggan penuh siap kicap lagi air sirap sekolah, tu bukan tak sengaja lah tu. Itu memang tak puasa nama. Ini pun sama benda Orang mengadu suaminya dah ada cucu daripada zaman anak kecil-kecil, lihat puasa. Kenapa? Tak biasakan sejak muda. Sebab masa muda ikutkan jiwa muda tu, anak kecil lagi nanti taubatlah. Akhir sekali dah tua, puasa tu tak ada ketahanan sebab latihan sejak awal tak ada. Dan bila kaji balik, apa puncanya? Sebab kita didik anak cucu kita sejak kecil, puasalah separuh hari. Mind setting. Betul tak? Guru saya tak bagi. Suruh dia puasa penuh. Tengok tak larat, dah macam terkedelir lidah budak kecil kan. Suruh dah makan minum. Tapi tak payah cakap separuh hari dah. Makan minum, latihan. Awak hari ni kira tak puasa dah ni. Tak ada half day tak ada. Kira awak dah tak puasa ni. Sebab awak tak berjaya sampai maghrib, kira tak puasa. Kalau RM1, kalau RM5 sehari, tak ada RM5 hari ni. Bagi dia faham puasa tak ada separuh. Kalau tak umur 36 tahun, separuh hari lagi puasa. Manjur mak dia. Mak kata separuh hari tak apalah. Itu kajian saya. Kenapa ada pakcik-pakcik wujud, abang-abang, atuk-atuk yang tak puasa, rupanya biasa puasa separuh hari je. Terbawa sampai tua. Ini malu ini benda yang besar dalam masyarakat kita. Jangan ibu-ibu pergi angkat tangan pula. Ada topik tu tuan, dia muluh lah. Orang rumah jadi kepo kan. Dia buat kawan dia. Tunjuk lelaki tak tahulah dia kata lelaki tak puasa ke. Dia kawan ni, janganlah. Ni kata lelaki tak puasa pun tak tahulah. Jangan nasihat lelaki kita. Kita sebagai lelaki malu. Ini wujud. Sebab saya dah jumpa tu, saya punya cakap. Lelaki 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, 60 tahun lebih pada juga tak puasa, lihat nak puasa. Alasannya tak larat. Sedangkan dia tak ada sakit kronik. Rupanya daripada bujang dia biasa ponteng puasa. Tak ambil berat lah bab ibadah ni. Kan, hati-hati saudara baru pun handal puasa. Orang yang bukan Islam pun belajar puasa. Ada Chinese non-Muslim, dia berpuasa sebulan nak rasa ikut kawan. Saya pernah baca di budak universiti. Rasanya dah perlu Islam lah kot. Allahu'alam.
Kita tak dapat, malulah kita. Kita bukan macam agama lain. Yahudi Ortodoks kalau puasa 24 jam, tak salah saya. Kita hanya belas-belas jam, betul tak? Kita Islam tak sekeras macam tu agama kita. Kita ambil sikit ibu-ibu ayah-ayah dari masa ni, insya-Allah. Ajak sikitlah baik Syawal. Dosa besar yang keempat, meninggalkan salat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Artinya, kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan solat dan menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat, maka mereka akan menghadapi azab dalam neraka, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal salih. Mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan tidak akan dizalimi sama sekali. Surah Maryam, surah ke-19 ayat 59 hingga 60. Kita tak pergi banyak. Saya siang tadi, ibu-ibu, saya daripada pukul 11 pagi ni pakai kurta ni. Jangan rasa pelik pula ya, orang besok tengok pakai jubah. Sebab daripada Sungai Buloh ceramah, pergi Putrajaya, ambil orang rumah, drop dia kejap kat Somban, pergi sini. Jadi daripada bawa kereta, berhenti dekat lampu hijau, bacalah ni untuk persediaan untuk ibu-ibu dan ayah-ayah. Sebab kita tak boleh agak ke kitab aja. Jadi ayat 59 hingga 60 surah Maryam ni, kita tengok dulu ayat yang ke-59. Fakhalafa min ba'dihim. Disebutkan khalfun ni, perkataan khalfun ni maksudnya pengganti, dan dari dasar yang sama. Kalau kita tengok khalifah, kan bila Nabi wafat digantikan oleh khalifah. Bukan ganti Nabi, tak ada siapa boleh ganti Nabi, tapi ambil peranan dakwah, tanggungjawab sebagai pemimpin di atas muka bumi. Itu maksud khalfun tu. Khalfun tu adalah pengganti. Cuma pengganti yang mewarisi Nabi-Nabi kita makin lama makin teruk. Betul tak? Tak sama seperti baginda Nabi SAW. Sebab lepas zaman sahabat pun, 4 khulafa' Rashidin tu, termasuk Sayyidina Hasan yang kelimanya, banyak isu walaupun khalifah. Betul tak? Dia panggil penyakit wahan, antara cinta dunia, takut mati kan. Sampailah runtuhnya kerajaan khilafah Turki Uthmaniyah. Kan itu menunjukkan lemahlah. Ini antara maksud ayat ni. Yang menggantikan Nabi-Nabi selepas Nabi Ibrahim, lepas Nabi Musa, Nabi Isa, semua Nabi-Nabi dan Rasul. Tapi selepas dia tu, umat-umatnya tak boleh pakai lah juga. Maksudnya kan, ada yang memesongkan orang. Ini maksudnya. Kemudian disebutkan lagi, ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim semua. Kalau dari segi bahasa, khalfun tu bermaksud keturunan itu adalah dari jenis manusia yang jahat. Kalau dari segi bahasanya, language-nya, khalfun tu golongan manusia pengganti yang jahat. Manusia yang jahat gantikan. Itu seninya bahasa Arab. Tapi kalau disebut dengan perkataan khalafun dengan baris atas, itu dari golongan manusia yang baik. Seni tak bahasa Arab, ibu-ibu, ayah-ayah? Seni, betul tak? Kalau khalafun, manusia yang baik-baik. Kalau sukun matikan, khalfun, manusia yang jahat. Tapi dalam ayat ni diguna apa? Khalfun, betul tak? Disebutkan, kemudian mereka digantikan, fakhalafa min ba'dihim, oleh siapa? Keturunan-keturunan selepas mereka, khalfun, itulah keturunan yang jahat-jahat, yang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Termasuklah Dajjal ini keturunan Nabi Adam AS, kerana dia adalah manusia. Walaupun ada spekulasi yang menyatakan kacukan jin dan manusia, tapi itu tak kuat untuk kita pegang. Dia manusia yang ditangguhkan, ajalnya diberikan kelebihan untuk menyesatkan manusia. Termasuk Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj adalah manusia yang ganas. Barbarian sifatnya, ganas. Sebab tu saya tengok kajian-kajian akhir zaman ni, kajian juga tengok kadang-kadang ada yang boleh lah perbahasan ni, walaupun bukanlah boleh ambil 100% yang kita tengok. Antara dikajinya, tempat yang boleh jadinya Ya'juj dan Ma'juj ni berasal, dan kaum dia belah-belah Tantan ni, Mongol punya belah ni. Mongol ni pun terkenal dengan ganas dulu, betul tak? Oi, dikerjakan Iraq macam mana kan? Mungkin daripada bangsa-bangsa Mongol, Tartar. Orang-orang yang besar-besar, tinggi-tinggi. Inilah yang akan menghancurkan bumi esok. Menjadi Ya'juj dan Ma'juj tak dapat dikawal. Yalah, kalau ikut tembok tu dah lama, dia dah lepas lah. Cuma mereka ni dah bertamadun sikit, tapi mereka akan kembali menjadi kaum yang ganas. Seperti mana zaman tok nenek moyang Ya'juj dan Ma'juj ketika zaman Iskandar Zulkarnain.
Dia manusia, jangan ingat dia macam Lord of the Ring, raksasa ke. Ada orang gambar Ya'juj dan Ma'juj tu hodoh seperti raksasa. Dia manusia. Dalam hadis sahih Nabi cakap hidung dia penyet, kulitnya putih merah, telinga dia runcing sikit, rambutnya pegang-pegang merah. Manusia lah. Tu dia kata bangsa yang belah-belah Rusia, Tan-Tan yang dia dulu Soviet Union ni kan. Ada yang kata mungkin Mongol, ada mungkin bangsa Tartar, bangsa yang ganas. Tapi tu dah hujung-hujung dekat dunia nak dihancurkan. Semua benda dia akan minum air apa yang ada dimakan sampai tak ada apa kat muka bumi. Akhirnya Allah Ta'ala yang mematikan mereka. Dan kemudian masa tu hujan lebat turun bawa bangkai-bangkai mereka, mayat-mayat mereka. Ya'juj dan Ma'juj. Itu seni bahasa Arab. Sebab tu kena belajar bahasa Arab, kena belajar sebut betul-betul. Kalau doa tu la tuzigh qulubana rin, jangan sebut ain pula, la tuzigh qulubana, lari lah maknanya nanti. Kalau qalbun, jantung hati kan, qalbun lah, jangan sebut kalbun. Kalbun kan dari segi bahasanya salah satunya anjing, dog. Bahaya bahasa Arab tuan-tuan. Dengan baris, dengan huruf mati ke tak mati pun boleh ubah dia punya makna. Itu sebut sedikit kan. Ayat ini penting kerana ayat ini sebelum ini menceritakan tentang kebaikan-kebaikan para Nabi dan mengikut mereka. Tetapi semasa ayat ini turunkan, Nabi tengok di sekeliling baginda, keadaan kaum-kaum yang ada bersama baginda adalah sangat buruk, yang diberi nama musyrikin Makkah. Nabi bila turun ayat ni, Nabi merenung ayat ni. Bila kata pengganti-pengganti ni yang ada sekelilingnya pun kaumnya sangat teruk. Sebab tu Nabi didik sahabat untuk nanti kalau Nabi SAW wafat, boleh bimbing. Itulah dia khulafa ar-rasyidin. Walaupun tak lama mana, tapi itulah golongan terbaik. Dia panggil 3 kurun depan Nabi. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sampai kita ni hancur dah dunia. Kan? Orang agama ke orang tak agama ke ada je masalah ni kan. Sebab apa? Itulah disebut tadi apa dia? Khulfun. Golongan manusia yang jahat, yang mentadbir atas muka bumi. Nabi dah nampak dah bukan zaman kita. Nabi tengok keliling dia. Walaupun pembesar Quraisy kan, yang besar-besar pun rosak ni. Kan? Kat situ Nabi merenung. Jadi pentingnya kita mencari ataupun membentuk pemimpin-pemimpin yang baik dalam masyarakat kita. Musyrikin Mekah. Sebab itulah ada guru saya seorang, dia tak bagi kita gunakan jahil. Dulu jahil pula. Jahil tak tahu lah, boleh guna tak? Jahiliah. Kan orang kadang jumpa kita ibu-ibu, ayah-ayah kan, dia cakap macam mana, Ustaz? Saya zaman jahiliah dulu. Terkejut saya. Panjang umur haji. Hidup sejak zaman jahiliah. Almost 1500 years. At least 1400 tahun hidup dah. Kenapa lah Ustaz? Hidup zaman jahiliah. Apa jahiliah yang ngaji punya zaman dulu? Zaman ponteng sekolah, curi mutan orang, curi minyak motor orang. Sekata tak teruk macam jahiliah. Sebab tu guru saya tak kasih sebut jahiliah ni menyamakan kita. Arab jahiliah memang bangsa yang parah. Sebab itulah turunnya Nabi Muhammad SAW menjadi model dakwah zaman Nabi. Kalau dia biasa-biasa tak ada dah. Sebab Nabi itu mestilah cabarannya paling hebat daripada manusia biasa. Ujian pada Nabi tak sama dengan ujian pada umatnya. Tidak sama seperti ujian orang biasa. Kalau kita menghadap ujian pada Nabi dan Rasul, kita boleh mati atau gila. Sebab ujiannya sangat hebat. Contoh Nabi Ayub, betul tak? Pernah saya kuliah sebelum ada kitab tu. Nabi Ayub macam mana? Sakitnya dahsyat kan, 18 tahun sakit semua. Bini tetap tak tengok ujian nak pada Nabi dan Rasul. Sebab tu saya kalau bergurau lah, mendidik dalam bergurau. Lama muaji Ustaz saya kata guna perkataan lara. Lara ni makna zaman leka kan, L-A-G-H-A. Bahasa Arab tu larun. Lara zaman saya lara leka tu. Kalau jahiliah ni makna tuan-tuan apa? Minum arak, berjoget keliling Kaabah sambil bertawaf, telanjang tepuk tangan bersiul sambil tawaf. Apa lagi? Membina bahala letak di Kaabah. Apa lagi? Menanam anak perempuan hidup-hidup. Betul tak? Berpesta. Itu dia jahiliah tuan-tuan. Betapalah orang alim yang guru saya ni sangat orang kata teliti dengan perkataan, penggunaan perkataan. Sebab tu orang dulu-dulu sangat jaga perkataan. Siapa kata orang Negeri Sembilan, orang Melayu, orang Negeri Sembilan kasar? Orang Negeri Sembilan ni dia hanya cakap terang-terang, tapi tengok kalau marah cucu pun disebut budak bertuah. Betul tak? Orang sekarang dia anak tak guna, hantu punya budak. Orang dulu-dulu anak bertuah tuan-tuan, budak bertuah. Budak bertuah ni pecah pasudan ni. Tapi kau tunggulah dia beletih setengah jam. Dia doa yang baik-baik budak bertuah. Sangat jaga kata-kata. Ada orang tak setuju, tapi saya kata ginilah didikan guru saya. Sebab tu saya ajar orang jangan guna jahiliah. Jahiliah tu terlalu jahat.
Kita curi mutan orang, ambil mangga orang tu. Curi minyak motor, curi sekarang orang. Itu mana waktu kita jahil tak tahu kan, bahawasanya mencuri itu satu benda yang besar. Tukarlah lepas ni. Saya ingat tuan-tuan tua sangatlah, umur 1500 tahun pula. Sebab zaman jahiliah dah berlalu lama lah. Sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita cuba ambil ayat 59 ya. Memang saya tak nak terkejar-kejar. Ini pun guru-guru saya pesan. Dia kata bila kita kuliah ni ada ayat Quran, jangan sekadar baca dengan terang sikit-sikit, dia kata kan. Tapi memanglah take time sikit. Saya takut nanti slow gerak kitab ni, dah kurang pula jemaah kuliah saya. Sebab apa? Lambek ustaz, orang nak katam copek lah dia. Nak katam copek tu yang ambil bab last. Ni teguran, saya ikut. Saya rasa perlu. Ya, ustaz saya tegur orang, dia kata macam ni lah. Kalau ada ayat Quran tu, bukannya kita kuliah tafsir, tapi bacalah sikit tafsirnya, apa berkaitan ayat tu. Kadang-kadang orang nak tahu ayat tu kenapa turun, cerita pasal siapa, tuju kat siapa. Sedikit sebanyak usik lah. Kalau hadis tu terangkan, jadi mungkin akan slow daripada biasa lah. Kan? Padahal ni tumpu pada jenis-jenis dosa besar. Kita tengok. Kita ambil ayat 59 ni, ibu-ibu ayah. Siapa yang disebut golongan-golongan yang ciri-ciri utama golongan disebut tadi tu, khalfun tu, yang mencuaikan sembahyang. Cuai bermaksud tidak mengambil peluang dari solat itu. Setiap solat ada kelebihannya dan mereka tidak mengendahkannya. Betul tak? Solat dah ada 5 waktu syariat, tapi tak semua orang buat. Betul tak? Satu, tu first golongan. Yang kedua, dia solat tapi dia tak manfaatkan solat juga. Betul tak? Dia malas wirid, dia malas nak panjangkan solat dia. Yang ketiga pula, dia solat tak khusyuk, tak jaga kekhusyukan. Yang keempat, dia tak gunakan kelebihan. Contoh solat subuh, solat 2 rakaat sebelum subuh, lebih bernilai daripada dunia dan seisinya, dia tak gunakan. Itu maksudnya dia tidak mengindahkan kelebihan solat tu. Sebab apa tuan-tuan? Ayat ni sebenarnya nak sindir jahiliah yang wujud zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila sebut tentang solat, Arab jahiliah ni, dia orang dah ada perintah solat lama dah, sejak zaman Nabi Ibrahim. Perintah solat macam kita, cuma berbezalah. Dia punya bilangan rakaat apa semua. Cuma mereka yang cuai dan lalai dalam solat. Nabi nak bagi tahu orang-orang ni kononnya hebat, pengganti pemimpin, tapi dia cuai dalam solat dia. Sebab tu bila kita tengok kan, adha'us salah, orang yang cuaikan dalam sembahyang ni, bila sebut yang musallun ke, kita akan rasa macam contoh ayat dia, fawailul lil musallin. Betul tak? Orang yang leka daripada solat dia kan. Allah Ta'ala kata wail ni kecelakaan kan. Kenapa? Dia sembahyang, tapi dia tak sembahyang sepatutnya sesempurna yang dituntut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut, dengar maksud tu, celakalah bagi orang-orang yang solat, orang-orang yang leka dalam solatnya, automatik terjentik kat hati kita. Kalau tuan-tuan tak rasa, tak tahu. Kalau saya terkena. Kalau masa kecil-kecil tu, kenapa sampai macam tu sekali? Rupanya ada orang dia solat, tapi sebenarnya dia tak solat tu tak sampai matlamatnya kepada Allah Ta'ala. Dan ayat yang sama digunakan zaman Nabi dikelilingi oleh orang Arab jahiliah. Engkau ni bangsawan pun solat dah lama dah turun kat korang, tapi tak buat, itulah nilai korang. Diorang teruk tuan-tuan, dalam Quran sebut, diorang tawaf dalam keadaan telanjang bulat, bersiul, tepuk tangan. Hina jadinya Kaabah. Tak campur lukisan yang ada Nabi padam bila Fathu Makkah, bahala-bahala besar kan. Banyak. Jadi tuan-tuan jangan jadi macam itulah. Semayang sebagai simbol aja. Lepas tu saya kata sayang orang yang ada banyak masa, dia semayang, dia tak join wirid sama-sama. Lain lah kalau dia tu memang dia lain, dia pegang pendapat lain. Dia wirid seseorang. Jangan marahlah nak buat macam mana kan. Kalau ada seorang dua pelik, tapi dia wirid. Tapi ni, dia tak ada isu pun. Pendapat lain pun. Dia memang macam kita, wirid ramai-ramai. Tapi dia malas. Atau semayang nak cepat. Itu dia. Dia tidak mengendahkan solat dia. Itu golongan dia. Adha'us salah. Mereka yang buat benda makruh, semayang lambat, semayang ala kadar, itulah orang yang adha'us salah, yang cuaikan sembahyang mereka. Dalam 5 minit lagi tuan-tuan, ibu-ibu, 5 minit, 10 minit. Inilah tujuan dia. Nampak tak? Saya ni tuan-tuan, ilmu tak ada, tak banyak pun. Bila orang tegur, saya ambil. Orang lebih tua dari kita, ustaz, bila tegur kita, yang kita anggap orang tua guru kita ambil penambahbaikan. Sebab tu jadi berceramah jangan ego. Kalau salah betul kan, tapi kalau banyak songeh tak boleh ikut lah. Antaranya yang saya pernah kena tegur, mungkin dia umur dia tua dari saya banyak. Dia kata agak laju. Saya kata kalau laju dah lama kena komplain. Saya rasa saya sebut sulas-sulas. Ibu-ibu boleh senyum, boleh gelak pula kalau saya sampai ke tu. Taklah laju. Kalau laju tolonglah bagi tahu ibu-ibu. Sebab memang saya macam ni cara saya. Yang tu tak dapat saya nak perlahankan. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan mulia tak boleh lah tuan-tuan. Tidur saya nanti.
Memang saya jenis lantang suara, saya akan cakap rasa tak laju. Kalau laju tuan-tuan bagi tahu, boleh tegur, tak ada masalah. Kita slowkan sikit. Yang tu namanya song. Saya tak boleh ikut lah. Mentang-mentang lah dia dah tua slow, dia suruh ikut cara dia, tak boleh lah. Yang tu saya tak ikut lah, tak berusaha lah, saya tak ikut. Tapi dia suruh saya buka lah tafsir, tengok tafsir, saya ikut lah. Itulah tanda kita masih belajar. Tapi kalau laju dia tak bagi tahu ya. Kadang tak sedar laju. Tapi kalau laju takkanlah boleh gelak. Ibu-ibu sengih faham lah dia. Orang Negeri Sembilan cakap ni tu, apa-apa satu nafas je. Ibu-ibu mungkin orang datang merantau. Kalau Negeri Sembilan ni marah anak satu nafas je. Rasa baca bismillah, Al-Fatihah pun boleh satu nafas orang Negeri Sembilan. Tak macam orang Kelantan dengan slow Kelantan kan. Slow, lambat sampai dia. Orang Negeri Sembilan, sampai lah. Jangan main dengan Negeri Sembilan ya. Agak pula dia. Sikit lagi. Kemudian kita nak habis ayat tu. Wattaba'us syahwah, kemudian serta menurut nafsu. Mula-mula mereka menurut ikut nafsu. Lama-lama mereka jadikan nafsu sebagai mereka sebagai Tuhan. Itu antara ringkasannya. Maknanya orang yang cuai solat ni, wattaba'us syahwah, mula-mula dia ikut hawa nafsu dia sebab malas. Lama-lama mereka bertuhankan hawa nafsu. Bila mana malas sebab sibuk kerja cari duit, akhirnya duit, harta, cari kerja tu jadi Tuhan sehingga dia meninggalkan solat. Itulah berhala zaman moden. Minta maaf saya sebut. Sebab ramai orang yang dia tak nak isyak dekat ni, dekat office, betul tak? Bantai gedah jam, sempat sampai rumah R&R. Sekali sebabkan malas mula-mula tadi kan, dunia dia, sekali azan maghrib dalam kereta. Na'udzubillah min dzalik. Balik nak rehat dulu kononnya, okey nak sembahyang isyak nanti terlepas isyak contohnya, na'udzubillah min dzalik. Sebab tadi saya pergi dekat, saya ceramah lepas Zuhur tadi sampai pukul 2 lebih tadi di HQ, baru setahun lebih, cantik bangunan dia, futuristik, KWSP. Ini kegemaran ramai orang ni. Kumpulan Wasi Pandai Bekerja di Sungai Buloh. Dulu di Jalan Raja Laut, KL kan. Ni buat Sungai Buloh, dia nak bangun dengan kawasan tu. Cantik tuan-tuan. Siap gym. Surau je besar, buat jemaat ada gym. Tujuan apa gym tu? Siapa yang nak balik, jam lekat, buang masa nak adap kan, sama je sampai nanti pergi sembahyang asar, gym dulu. Pergi gym. Just money. Kemudian maghrib, dia sampai maghrib, dia punya pegawai agama dia tugas, dia ada ustaz dia kan, dia bagi gaji kan. Sampai maghrib, sembahyang maghrib, lepas tu geraklah balik. Rumah tak jauh tapi jam menyebabkan lama. Balik. Okay. Kalau yang terburu-buru nak balik, tetap sampai pukul 8 dan lebih kan. Sembahyang asar boleh tertinggal. Yelah kalau dah tengah-tengah highway, tuan-tuan bukan boleh berhenti tepi. Saya kena halau ke boleh bantuan. Dek kerana nak kejar R&R, jam lekat hari tu. Saya tadi ada dua kemalangan. Satu, Mini Cooper terbakar. Tuan sempat keluar, gentung. Mini Cooper tuan-tuan, tak keluar, cuaca panas ni musim hujan. Dah rezeki dia begitu. Yang kedua, motor mati tuan-tuan. Sebelum sampai exit Putrajaya, highway elite. Melekat belakang lori, dah tutup pakai plastik hitam lah. Dia masih ada atas motor. Saya tak berani tengok sangat tadi lah. Kan? Itu nak bagi tahu kita, janganlah. Sembayang lalu kalau ada kesempatan yang masuk waktu dekat ni, asal sekarang barulah adab jam. Sekurang-kurangnya maghrib kita sampai R&R, betul tak? Asal tu macam mana tuan-tuan? Saya kadang-kadang macam tu juga lalai apa. Ngam-ngam je, kadang hujung sembayang apa. Bajet nak sempat kan. Last sekali, tengok berhenti ramai. Sekarang saya sembayang kat luar surau kan. Sebab nak sembayang pada waktunya. Sekarang jadi tinggal pula. Dek kerana konon ni boleh dah ni sempat ni jangan. Jam balik kerja luar biasa. Jadi bertuhankan dia. Habis penghabisannya fasawfa yalqawna ghayya. Allah Taala sebut maka mereka akan menghadapi azab dalam neraka. Kalimah ghayya itu dari segi bahasa adalah sesat kerana kepercayaan yang salah. Itu maksud ghayya tu, perkataan daripada ghayyi itu sesat kerana kepercayaan yang salah. Itu dari sudut bahasanya. Ada juga yang berpendapat perkataan ghayyi ni adalah nama gua atau lembah dalam neraka yang di dalamnya paling teruk siksaan yang diberikan. Orang yang bertuhankan hawa nafsu sampai tinggal solat ni, salah satunya maksud perkataan ghayyi itu adalah lembah paling terdalam di dalam neraka. Maksudnya ayat terakhir tu, perkataan terakhir tu menggambarkan azab yang pedih bagi orang yang cuai dalam solat kerana bertuhankan hawa nafsu dunia. Kita berhenti kat ayat 59 tuan-tuan. Jangan marah ya. Kalau nak cepat khatam dia kena bab akhir terus. Tapi tu tak panggil khatam. Tu habis pada akhir. Sebab saya ada mengajar satu kitab tu, Jabatan Mufti terjemahkan. Hadis masa kini kot. Hadis-hadis pilihan kan, 40 hadis masa kini. Lebih kurang macam tu lah Ustaz Al-Hafiz Ishaq yang terjemahkan. Dia mula-mula tu cerita pasal mustalah hadis, ilmu berkaitan hadis. Muka surat 73 baru hadis pertama. Saya kata siapa tak sabar nak ikut kitab ni, pergi cari kuliah lain. Sebab dia selak je depan saya.
muka surat 73 baru jumpa hadis yang pertama. Sedangkan dalam nama kitab hadis 40 40 hadis masa kini kan. Akhir zaman dia, akhir zaman kan. Tapi muka surat 73 baru jumpa hadis pertama. Siapa tak sabar, tak bolehlah ikut kuliah tu. Datanglah yang muka surat 71 besok kata. Saja si gurau sekali tak datang betul-betul cakap seorang-seorang aku. Itulah ibu-ibu ayah-ayah ya. Saya minta ampun, minta maaf. Kadang-kadang ada orang yang nak cepat habis kitab. Tapi kita ni lah sekali sebulan. Kita tak nak laju-laju. Setiap ayat itu adalah ada tujuannya, ada asbabun nuzulnya, ada tujuan dan siapa golongan sasaran yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Begitulah cara yang betul. Saya terima teguran orang. Tapi kalau nak suruh slow, saya minta maaf lah Ustaz, tak boleh slow lah. Kalau slow saya yang tidur. Itu bukanlah diri saya. Saya berborak dengan mak saya pun jiran ingat saya bergaduh dengan mak saya. Arwah dah, mak saudara lah, makcik sepupu. Datang tinjau dia panggil mak saya, nama mak saya Syarifah. Pah, kau bergaduh apa dengan Rehan tu? Bertekak apa? Tak ada, berburak. Anak beranak suara kuat tuan-tuan. Ibu-ibu, borak apa? Itulah orang Negeri Sembilan. Sampai jiran ingat bergaduh. Tapi adab lah lama-lama. Orang rumah saya pun faham. Antara mula-mula orang rumah saya gelak. Kenapa? Bila saya jumpa mak saya, kadang saya letak isteri dengan baby dekat rumah mak saya kat kampung atau rumah adik saya kat Semban. Saya borak dengan mak ni pukul 6.50 ni. Mak saya akan cakap apa? Kau borak lagi. Pergi berambus copek, pergi kuliah. Berambus tuan-tuan. Orang rumah saya dengar. Mak suruh awak berambus je. Awak memang macam tu. Aku cakap dengan mak. Saya kata bukan. Masuk orang Negeri Sembilan, berambus tu sayang namanya. Pergi cepat-cepat nanti lewat. Itu maksudnya. Tapi orang luar dengar mula-mula kan. Sebaik orang rumah saya orang berfikir. Ada orang psikologi. Degree dia psikologi kan. Degree dia kaunseling rumah saya belajar psikologi. Dia gelak-gelak lah. Rapat betul mak suruh anak berambus pergi kuliah. Orang Negeri Sembilan berambus ni suruh pergi copek. Kalau berambus kawah itu je lah kan. Berambus. Nombor 2 yang ditanya saya ni. Orang Negeri Sembilan. Saya selalu guna tu sebab saya dah terbiasa. Saya ni orang anak kampung je. Macam ni. Macam siapa suruh tak siap ke cepat? Mampuilah kau nanti. Kan mampu ini maknanya habislah kau. Nahas kau. Tapi kalau orang luar dengar, sikit-sikit mampu korang Negeri Sembilan. Dia tak mampu-mampu. Mampu ini habislah, nahaslah. Ibu-ibu yang kecil hati dengan suami itu kan. Kau jangan lambat-lambat. Kau nak tinggal ni, mampu kau nanti. Tinggal di bas ni. Contohlah nak pergi kuliah duha. Kawan dah tunggu depan rumah lambat siap. Awak kenapa tak pergi ni? Kang tinggal dia kawan-kawan awak kan. Mampuilah. Abang ni saya nak pergi kuliah duha. So saya mampus. Kata. Kalau mampus, ya memang marah suruh mati. Kalau Negeri Sembilan, poi mati lah kau. Itu betul marah. Kan betul tak? Poi mati. Tapi kalau macam mampu kau nanti, habis kau nanti ya. Kena faham. Ini seni bahasa tuan-tuan. Ya. Muncullah orang rumah kita, dia orang duduk KL lama, dia belajar UM, jadi dia duduk bercampur, dia tahu. Kalau tak kecil hati dia rasa tu. Ya, meninggal. Kenapa rupanya kasar sungguh laki aku. Berambus mak dia suruh. Mak saya pun kadang-kadang minta maaf ya. Sebab mak ni, sebab perkataan tu adalah biasa kan. Jadi sebab tu kita kena faham. Mungkin tuan-tuan puan dah lama duduk sini. Orang Negeri Sembilan sebab orang berdagang lama duduk tahulah. Bahkan ada orang yang cakap Negeri Sembilan lebih Negeri Sembilan daripada orang Negeri Sembilan. Bahkan makan sambal belacan hari-hari, siap kunyah dengan cili segar lagi. Tak cukup pedas. Saya pun tak Negeri Sembilan macam tu. Itulah sebut sedikit maknanya ya. Jangan marahkan saya, jangan apa. Kita ambil penambahbaikan insya-Allah. Itulah kelemahan saya juga dan itulah saya cuba baiki. Itulah tujuan ayat 59. Ayat 60 nanti kita punya kuliah akan datang ya. Dan minta maaf lah. Hari tu saya cuba ganti ke kuliah tu pada hari lain tapi tak kena hari ni. Saya kalau tak dapat datang apa memang saya akan cuba gantikan. Option saya minta daripada surau. Cuma bila bertembung, masuk bulan baru dah. Minta apa, minta. Jadi jangan kecil hati, jangan marah ibu-ibu ayah-ayah. Itulah hakikat kita kat dunia ni. Kita kena sentiasa belajar. Sebab itulah disebutkan bahawasanya kita nak meninggal dunia pun kita masih diajarkan dengan kalimah tauhid la ilaha illallah, masih dibimbing bila kita nak mati. Maka kita tak akan berhenti daripada pengajian dan pembelajaran dalam kehidupan kita. Segala yang baik itu datang dari Allah Ta'ala, yang buruk itu dari Allah Ta'ala juga. Disebabkan kelemahan saya, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أعلم.